Doktor, ini satu saingan sengit yang menarik untuk kita lihat. Cikgu dan juga anak murid. Apa analisis dan jangkaan yang boleh doktor simpulkan di Parlimen Gombak ini? Antara anak murid dan cikgu. Dan lain-lainnya. Dan lain-lain. Tak boleh lupa ada lagi 3 orang. Saya rasa ini antara kawasan lebih, bagi pada pandangan saya, lebih 20 kerusi yang panas, yang mendapat tumpuan ramai. Ya, bukan saja anak murid, melibatkan daripada satu parti yang sama dulu. Lahir daripada satu parti yang sama, mereka melihat, so semua tumpuan pergi pada mereka. Dia heavyweight candidate lah, kawasan itu. So saya melihat kita akan kemenangan itu, mana-mana satu calon akan menentukan boleh memberi aset kepada mana parti gabungan mana yang akan membentuk kerajaan. Ya. Doktor, pada perbincangan kita yang sebelum ni, saya ada memberitahu bahawa saya rasa agak lega melihat keadaan suasana berkempen, tidak ada menggunakan kaum, tidak ada penggunaan agama dan sebagainya. Jadi ini dua perkara sensitif yang kurang kita lihat di kancah media sosial. Namun pada minit-minit akhir timbul juga. Jadi apa pendapat Dr. G tentang situasi di mana pada minit-minit akhir ini semua benda itu juga dipanggil sebagai senjata minit-minit terakhir. Senjata minit-minit terakhir dalam mana-mana pilihan raya. Kalau kita melihat balik 14 pilihan raya, benda ini wujud. Sama ada senjata itu memakan diri atau tidak, jawapannya malam ini akan diketahui. Ya. Tetapi kalau melihat kepada bacaan penilaian saya dalam media social media, saya nampak ini satu lagi yang kita nampak kematangan pengundi rakyat secara keseluruhan mula menolak. Mereka tidak dapat menerima benda-benda yang sedemikian. Saya nampak, so benda itu mungkin macam Izzul kata, mungkin akan diterjemahkan dalam peti undi nanti. Kita akan melihat benda itu. Bermaksud kematangan itu sudah wujud di kalangan rakyat, di kalangan pengundi untuk menolak ataupun mereka tidak mahu ada, biar kita bertanding dengan sehat. Kalau tidak, kita akan melahirkan generasi yang politik yang tidak sehat. Benda itu saya sangat menarik untuk lihat senjata yang tidak. Lepas 60 tahun, kita tak perlu kita ke depan dengan masyarakat lebih matang, masyarakat yang harmoni. Sebab kerajaan kita, semua kerajaan ke rakyat nak suasana yang harmoni untuk kita hidup. Bukan untuk sebaliknya lah. Dalam kita saat ini menunjukkan hampir pukul 2 petang, kita juga mahu terus menyarankan ataupun menggalakkan pengundi berdaftar yang masih belum memulakan perjalanan ke pusat mengundi anda, mungkin boleh segera berbuat demikian. Boleh saja rujuk kepada tata cara 10 langkah pengundian yang dikeluarkan oleh pihak SPR mengenai cara-cara ataupun perkara-perkara asas penting yang perlu dilakukan untuk memastikan undi anda tidak terbazir pada hari ini. Dan apabila bercakap dalam konteks tata cara 10 langkah pengundian ini kali pertama PRU yang menyaksikan telefon bimbit ini diharamkan di tempat membuang undi itu. Mungkin Dr. G nak buat bacaan mengenai ataupun pemerhatian mengenai rasionalnya langkah ini dan kaitannya dengan elemen kerahsiaan undi itu. Ya, ini kali pertama, ya, ini antara pembaharuan yang kita saksikan, kita tidak boleh membawa handphone. Sebab ada permintaan daripada beberapa pihak NGO dan parti politik tertentu yang mengatakan bahawa SPR kena kuatkuasakan, kena memperkenalkan dan menguatkuasakan peraturan baru ini, iaitu handphone. Sebab ada yang kata mereka undi pangkah ke tanda pergi, lepas tu mereka ambil gambar nak tunjuk bukti pada parti-parti yang kononnya bayar, ataupun mereka kata saya dah undi, bagi saya duit. Itu benar-benar wujud, Dr. G, kalau berdasarkan perhatian ataupun analisis Dr. G beberapa tahun ini. Benda itu ada yang kata wujud. Ada yang kata wujud, tetapi tiada yang kes tangkapan di dalam tempat mengundi. Sebab of course kita tak boleh letak kamera untuk memantau sama ada mereka undi lepas ambil gambar, sebab undi itu rahsia. Tetapi benda itu ada yang, tapi tak ramai. Sebab mungkin beberapa orang segelintir yang ambil, ataupun ada yang bukan minta duit pun, nakal, dia nak tunjuk bahawa nak masuk jadi media sosial. Sekarang kalau kita melihat, saya tanda tunjuklah, saya simpan, saya download, saya simpan. Ada juga yang kawasan Batu yang dapat undi pos tu,
Ya. Dia ambil gambar, dia postkan di media sosial media. Ya. Lepas tu dia tanda pula parti tertentu. Ya. Lepas tu benda tu ada yang mungkin ada yang niat nak jahat, ada niat yang seronok-seronok. Ya. Tetapi apa yang kalau betul lah yang niat tu jahat, bermaksud niat tu tak baik, nak minta duit. Nak kata ini calon saya dah undi ini. Mungkin calon tu dah bagi duit. Lepas tu nak dapat duit pendahuluan dapat, duit pundun dapat. Ya. Dia nak tunjuk. Benda ni berlaku di negara-negara tertentu yang lain. Ya, tapi ini berbalik kepada integriti. Integriti. Itu Integriti pengundi. sebab saya balik kepada integriti kena mula daripada pengundi. Ya. Walaupun ada ada pengundi kata ada wakil rakyat calon tawarkan saya, tolak je lah. Kata jangan. Sebab calon kata saya bagi duit kerana dia minta. Ini macam antara ayam dan telur. Calon kata wakil rakyat saya nak duit daripada wakil rakyat kata wakil rakyat bagi duit, wakil rakyat kata calon kata pengundi minta duit. Actually benda tu kena mula daripada kita kena matang. Kita semakin matang, salah satu ialah saya melihat ialah perlunya integriti. Baik. Ya. Baik, Dr. G, kita berehat seketika daripada perbincangan kita. Kita akan ke lokasi seterusnya, air hitam. Mungkin ada visual terkini sama ada pusat-pusat mengundi itu masih sesak atau tidak, masih adakah yang beratur panjang ataupun sudah kosong.